محمدا عبده اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi pada malam ini, malam yang ke-14 Zulhijjah. Kita sambung muka surat 289, perkara 6 di bawah dorongan bekerja dari dalam, di mana kita masih membahaskan perkara yang berhubung dengan iman dan amal yang telah kita bahas muka surat 288 di bawah perkara 3, 4 dan 5 yang telah kita bahaskan hubung kait di antara iman dan amal, bahawa iman itu semacam tidak sah melainkan di sana adanya amal soleh. Amanu wa amilus solihat adalah sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Dan telah kita sebut sesi yang lepas berhubung dengan makna iman itu sendiri. Taqrir bi qalbi, al-yaqin fil qalbi, taqrir bil lisan wa amalu bil jawarih. Iaitulah apa yang kita yakini di dalam hati kita dan di lidah kita, dan akhirnya yang kita sambung dengan amal-amal yang soleh. Tidak boleh berpisah 3 prinsip ini. InsyaAllah malam ni kita lihat dorongan bekerja dari dalam, yakni kesan daripada iman itu akan terhasillah amal yang soleh. Cuma mahu dibahaskan apakah amal yang soleh itu dilakukan secara paksaan atau dengan kerelaan. Dan kita akan lihat nanti bagaimana syurga menanti-nanti orang-orang yang melakukan amal soleh min zakarin wa untha, dia lelaki ataupun perempuan. Perkara yang ke-6, orang beragama pada umumnya
dan orang yang mempercayai akidah Islam khususnya dalam melakukan sesuatu pekerjaan dunia, tiadalah merasa terpaksa, tiada didorong oleh kekuasaan pemerintahan atau paksaan daripada luar. Pertama, Al-Qaradawi sebut bahawa orang-orang yang punya kekuatan agama yang tinggi, khususnya orang-orang yang kuat pegangan akidah, tidak akan ada unsur-unsur paksaan di dalam dia mengerjakan amal-amal yang baik yang disebut oleh Qaradawi dengan amalan dunia, pekerjaan dunia. Kenapa? Kerana dunialah tempat beramal, bukan di negeri akhirat. Itu yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Di sini dunia tempat beramal, tiada balasan, maknanya tak nampak balasan dia. Di sana akhirat negeri balasan, tiada beramal lagi. Maka di dunia inilah pekerjaan-pekerjaan dunia itu berlaku dengan maksud amal yang baik, amal yang soleh. Sinilah peluang dia, dan ia akan dilakukan dengan tidak ada paksaan oleh kuasa yang memerintah mereka, dengan maksud pemerintah mungkin mengingatkan mereka dalam keadaan seperti contoh bersolat. Wajib pemerintah mengingatkan rakyat tinggalkan solat. Ahlaka bis solat, surah Taha. Apabila Allah ahlaka bis solat, wa'mur, perintahkanlah, ahlaka, keluargamu, ahlimu, bis solat. Ada yang menafsirkan ahlaka, ahli itu adalah pemerintah dan rakyat. Walaupun majoriti menafsirkan pemimpin keluarga, ketua keluarga, ayah suami kepada anak isteri, tetapi ditafsirkan juga tugas pemerintah, sehingga pemerintah boleh menghukum bunuh mana-mana rakyatnya yang enggan bersolat, yang tidak mahu bersolat. Setelah pemerintah memberi arahan, menyediakan ilmu yang secukupnya tentang solat, tiba-tiba masih berdegil dan tidak betul, dijatuhkan hukuman bunuh, yakni melalui proses mahkamah. Akan ditanya dan sebagainya, diperiksa kenapa dia tidak mahu solat. Ini panjanglah masuk dalam bab mahkamah. Tapi nak sebut itu di antara tugas pemerintah. Walaupun demikian tugasnya, rakyat yang menerimanya tetap tidak merasakan ia satu paksaan. Tetap ia merasakan bahawa perintah Allah Ta'ala ini hasil daripada kekuatan dalamannya, adalah merupakan perintah yang dia mesti laksanakan dengan rela hati dia. Itu maksudnya. Baik. Orang beriman itu bekerja kerana jiwanya dan dorongan hatinya,
kerana seruan dan perintah dari dalam dirinya, bukan kerana dihalau dengan cemeti daripada belakang. Kehendak jiwa dan juga dorongan hati, itulah yang penting. Bila hati kita jaga, itulah yang penting. Bila hati kita bersih, jiwa ni dia akan ikut. Contoh, nak tengok hati kita okey, mudah-mudahan kita termasuk di antara 7 golongan manusia yang bakal duduk di bawah naungan arsy Allah. Di antara golongannya ialah mereka-mereka yang hati dia terikat dengan masjid. Ada tak perasaan kita seronoknya datang ke masjid, seronoknya solat berjemaah, habis subuh balik tak sabar pula nak menanti masuknya waktu zuhur. Pergi zuhur seronok berjemaah, balik tak sabar pula menanti asar, sampailah isyak. Balik isyak tu tak sabar pula minta panjang umur, subuh datang lagi. Kalau ada yang sedemikian, alhamdulillah, kita sudah boleh dah insya-Allah. Apa yang Nabi sebut, seorang yang hatinya terikat ke masjid. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ada di dalam ini kesan hati yang bersih, akan turut menjadi bersih dalam keadaan dia melakukan ibadah itu dengan penuh keseronokan, dengan merasakan kemanisannya, dengan merasakan kelazatannya. Tidak dirasakan ini suatu bebanan, tidak dirasakan ini sesuatu yang menyusahkan. Walaupun dia terpaksa berlapar di siang hari di bulan Ramadan umpama, walaupun dia terpaksa bersusah payah mengerjakan haji di Arafah, wukuf di Arafah, dan berada di kawasan Masy'aril Haram, dan seterusnya menghabiskan kerja hajinya di Makkah. Walaupun tahun ini kita nampak rileks sungguh, alhamdulillah, tu rezeki hampa kan, tu rezeki kamulah. Wukuf atas kursi tu pula macam business class punya kursi. Sesuatu yang kita tengok itu rezeki kamulah. Banding kita wukuf dulu, Allahu Akbar, peluh mengalir sampai celah punggung kita, berimpit macam sardin. Sampai Arafah 3:30 pagi tempat tak ada lah. Seret beg cari duduk sampai satu Arafat, end here. Sampai hujung Arafah tak ada seat kita. Saya lah kena waktu tu, bawa rombongan kita sampai tahap penuh Arafah, sampai kita pun hilang tempat duduk walaupun kita ada maktab. Sampai ke tahap tu kita rasa Allahu Akbar. Lalah dapat satu tempat kecil ya, tepi dapur, sempoi betul ke darah tak habis. Berulang dengan limau, dengan pisang, dengan ayak tepi dapur, elok. Tak rasalah mereka. Tengok dalam hantar tu ada kan, warung aja melontar, Masya Allah. Bandingan kita melontar, payung terbang, kasut daripada belakang sampai berdarah kepala, timpa di payung. Macam-macam puak-puak tu, perangai tak apa-apa. Orang lontar batu, dia lontar payung kan, macam-macam. Selipar terbang tu normal, berasak, bersesak sampai tak ketahuan bersesak nafas kita. Sekali turun Jamratul Aqabah untuk tahallul awal, sekali himpun berjuta.
Semua nak buang ihram tak tahan dah. Allah, tahun ni kita tengok amboi seronok je. Tak apalah, tu rezeki hampa. Kita nak sebut masing-masing bukan rezeki. Tawaf pun kita tengok tak boleh sentuh Kaabah. Allah bila tawaf, bila kita ni sampai bila pun tak boleh sentuh Kaabah. Bukan kata tawaf, lepas tawaf tu lah kau nak pergi menangis-menangis tepi Kaabah, pakai tak ada. Covid punya pukulan. Ni habuan masing-masing. Kita nak beritahu orang yang beriman, walau mungkin bersesak-sesak macam kita menunaikan haji 3-4 tahun 5, walau bersesak-sesak tapi nikmat dia lain. Walau berlapa bulan Ramadan tapi rasa macam tak ada apa-apa. Dalam keadaan kita, kenapa jadi macam tu? Sebab terbit daripada dalam. Hati yang bersih membangkitkan suasana jiwa yang menerima perintah Allah dengan seadanya, dengan seredanya, dengan penuh nikmat, dan mengetahui bahawa sesungguhnya dengan dunia adallahu allazina aman wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Penutup ayat 29 surah Al-Fatah, surah 48 ayat last 29, penutup ayat penghabis. Kata Allah, wa'adallah, Allah berjanji. Ni janji Allah. Allah janji kat siapa? Amanu wa amilus solihat, orang yang dan beramal soleh. Allah minhum maghfiratan, Allah akan beri mereka maghfirah, keampunan, wa ajran azima, dan Allah beri mereka ajran, pahala yang besar. Dua ni yang kita nak. Apa yang kita nak dalam hidup, terutama lepas kita mati, apa yang kita nak? Maghfirah dan balasan daripada Allah. Dan nak duit dah, nak ampun Allah, dan juga pahala balasan Allah untuk menyelamatkan kita di alam transit namanya barzah sebelum bergerak menuju hari kiamat. Allahu Akbar. Ni dia benda dia. Maka pekerjaan di dunia, amal soleh kita hendaklah kita lakukan daripada dalam dorong dan batin, menyebabkan kita melihat amal ini yang menyegarkan, satu yang menyeronokkan. Walaupun kita terpaksa bangun subuh jam 5, 4:30, sesuatu yang menyeronokkan dan memberi satu kepuasan apabila kita melakukannya. Baik. Mereka bekerja dengan dorongan semangat dari dalam, iaitu mempercayai Allah dan risalahnya, kerana mengingati tugas dan kewajipannya dari Tuhan. Itu saya dah sebut tadi. Apabila kita merasai ini adalah tugas yang Allah amanahkan kepada aku, ini adalah taklif daripada Allah. Allah cipta aku jadi manusia. Allah tidak buat aku jadi lembu, pokok, kayu, kaya. Nah, maka Allah taklif atas diri aku ibadah, aku kena terima. Cakap begitu, aku kena terima, relanya jadikan aku manusia. Bila manusia, wa ma jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat
56 Allah Ta'ala sebut, tak adalah aku cipta jin dan manusia melainkan kamu sembah aku. Maka kita merasakan ini satu kewajipan. Bila rasa ia satu responsibility, maka kita takkan merungut. Sebab kewajipan. Kita nikmat macam-macam kepada kita, dia minta pun tak banyak. Solat 5 kali je. Hang tak pulun sunat tak apa. Hang buat wajib, jaga hak wajib. Sunat kalau malas buat tak adalah berdosanya. Cuma takut di akhirat tak boleh nak cover. Sebab tu sunat juga penting. Boleh cover amalan kita. Tapi kalau tak buat sunat tak ada hal. Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah. Qala Rasulullah na'am. Jabir bin Abdillah satu hari tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apa pandangan Rasulullah kalaulah saya ni salaitul maktubah. Salaitu fi'lun madhi, saya telah semayang al maktubah, ya semayang tu saya telah Ramadan. Saya puasa Ramadan sebulan, sunat saya tak buat. Zulhijjah wa ahlal, saya menghalalkan yang halal. Wa haramtul haram, saya haramkan yang haram. Walam azid, dan saya tidak menambah, ziyadah, tambah. Walam azid zalika syai'an, saya tak tambah apa pun. Semayang 5 waktu, puasa Ramadan, tu yang saya buat. Adkhulul jannah, saya boleh pergi syurga? Dia tanya. Qala Rasulullah na'am, ya. Tu dalil. Kalau buat sunat bonus lah. Kalau tak buat tak berdosa, tapi dituntut buat. Solat boleh jadi tak sunat, boleh jadi puasa Ramadan tak berapa kemah, kita banyakkan puasa sunat, begitu. Namun tidak ada hukum dosa yang tidak melakukan amalan sunat. Allahu Akbar. Rasakan ini kewajiban. Walaupun ada yang wajib bagi Nabi. Apa yang wajib bagi Nabi? Dalam hadis Rasulullah sebut, hadis sahih, 3 benda ni wajib atas aku, tatawwu' atas kamu. 3 ni atas aku wajib, aku mesti buat, wajib atas aku. Pertama, berkorban. Berkorban atas Nabi wajib. Kita sunat muakkad, ibadah korban. Yang kedua, wajib atas aku sunat witir. Yang ketiga, wajib atas aku sunat duha. Tu hadis sahih Al-Baihaqi. Nabi sebut, sunatlah tatawwu', kata Nabi. Untuk kamu hanyalah mampu buat, tak mampu duduk dia. Al-maktubat yang Allah perintah wajib, jaga elok. Dan buat dengan rasa penuh tanggungjawab. Kalau solat dengan penuh tanggungjawab. Jangan nak buat cincai-cincai aja. Jangan sekadar melepas batuk di tanggung. Dengan bersolat kita ilmu. Kama ra'ai, kamu seperti mana kamu tengok aku solat. Begitu Nabi ajar, dengan ilmu dan sebagainya. Maka yang penting merasakan ia perintah kewajipan Allah. Maka kita tak rasalah walaupun penat dan letih, sebab kewajipan.
yang Allah akan tuntut nanti periksa pada hari kiamat. Baik. Supaya memakmurkan bumi dan menguasai alam. Begini, manusia Allah Ta'ala cipta, Allah taklifkan ibadah. Di samping itu, kita ni jadi manusia, tujuan alam memakmur. Itulah hebatnya makhluk nama manusia. Allah buat bumi alam ni untuk kita, tak kuasai dia dengan batas izin syarak. Kita selalu baca ayat 72, 73 surah Yasin. Itu contoh mudah betapa hebatnya insan ini, betapa hebatnya makhluk Allah, nama dia manusia. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Ada 5 di situ. Tundukkan binatang-binatang itu untuk kamu. Tuan-tuan, itulah hebatnya kita. Itulah nikmat Allah. Pertama, kami tundukkan binatang itu untuk kamu. Allah. Sebesar mana, sehebat mana harimau, orang boleh hantar masuk sarkah, tunduk. Walau tuan sarkas tu kafir, tetap dia boleh tundukkan binatang tu. Walau sekali-sekala rimau tu dia melatah juga, dirembatnya tuan tu. Singa tu kadang-kadang melatah juga, kita tengok dalam YouTube, dirembat juga tuan tu. Ada orang hantar video dekat saya, mungkin tuan-tuan tengok unta dia hilang, sedih saya tu. Kan korban sakit ke apa? No. Sebab tak syahid Mamat tu. Kan kita tengok video tu pagi raya depa hantar kita. Tuan-tuan, muslim untukkan binatang untuk kita. Wahai sesama binatang sesama dia ganas. Rimau dengan rimau bergaduh. Mana ada rimau boleh jinak-jinakkan rimau lain? Tak ada, berebut teritori. Kawan ni kencing belah ni, kawan ni tanda kawasan ni, yang ni banglong punya, yang ni bangah punya. Hak berebut. Hak singa tua sikit depa halau dah, depa ligan singa-singa tua ni, depa tahu dah hak ni jenis makan pencennya boleh belah dia kata. Geng-geng muda ni akan attack singa tua ni. Tuan tengok National Geographic, Allah susun tu habitat dia. Jalan lah, singa tua ni pandang geng-geng dia jalan, memang kena halau lah. Hang tak boleh lah hang makan pencen duduk dia diam. Tak boleh lah, bagi buat halau kawan tu. Mana ada mereka boleh jinak-jinak, tak ada. Tapi kita wazallalnaha, satu. Dua, faminha rakubuhum, ada di antara binatang tu jadi rakubuhum, jadi kamu tak pasal-pasal boleh naik kuda, tak pasal-pasal boleh naik gajah. Wahai gajah tu punyalah besar badan, stand atas belakang dia elok aja. Tak pasal-pasal manusia Allah bagi, kamu boleh naik binatang. Wa minha ya'kulun, ada antara mereka yang kamu makan. Binatang yang kita sembelih, yang kita korban, namanya al-an'am, binatang ternakan. 10, 11, 12, 13, itulah masa berkorban 4 hari sahaja. Dalam keadaan sembelihan biasa,
Kita korban, kita makan dia. Wa minha ya'kulu. Dengan kajian-kajian saintifik, kenapa tidak boleh makan binatang-binatang yang ada claw. Ni semua dibahas di sudut saintifik. Tak boleh makan rimau, tak boleh makan singa yang mereka itu ada claw. Tak boleh makan sesuka hati. Nak makan al-an'am, binatang yang diternak. Kalau ikut kajian saintifik, rajin baca, kita jumpa jawapan dia. Ada semua asbab dia. Allah letakkan ni boleh, ni tak boleh. Untuk siapa? Kita manusia. Bukan kata makan sembelih dia dengan penuh ihsan, dengan penuh kebaikan kita menyembelih dia. Allahu Akbar. Betapa indahnya Islam menyusun hidup. Walahum manafi'. Nombor 4 ayat 73 Yasin. Walahum manafi'. Dan untuk kamu beberapa manfaat lagi. Bagaimana bulu-bulunya dibuat pakaian, kulitnya boleh digunakan untuk kepelbagaian gunaan. Dan yang kelima, masyarib, kamu minum susu daripada susu kambing, susu unta, susu lembu. Ini semua nikmat yang Allah letak atas bumi. Untuk siapa? Nama dia manusia. Nama makhluk dia al-insan, manusia. Allah buat bumi, pokok kayu, kayan, durian, manggis, langsat, apa semua untuk kita. Tak ada jumpa tepi jalan jin berhenti beli durian, berselerak kedai durian. Tak ada. Kita yang berhentinya. Allah buat untuk kita binatang-binatang dan sebagainya. Allah minta, tu ya, sembah, tu ya. Allah minta sampai masa apa solat, sampai masa apa ada lebih kamu. Itu je Allah minta. Jihad sabilillah. Makan minum kamu binatang, pokok, buah-buahan, sungai, ikan dalam, ambil. Aku bagi akal, buat bot, buat jaring itu ini, angkut semua. Allah, aku bagi pokok tembakau besok pokok. Kan macam depa pesalah pula, tu dah pokok tembakau ada, buat juga mana? Depa guna hadis sahih. Ceritanya bagaimana Allah ajar kita sebagai khalifah makmurkan bumi, tadbir bumi elok-elok, ikut dasar Islam, ikut hukum Allah elok-elok, baca Quran dan amalkan. Rezeki kamu jangan bimbang, aku sedia komplit, cukup. Ya Rabbal Alamin. Begitu kasihnya Allah. Baik. 7. Orang beriman meyakini bahawa kebahagiaan di hari akhirat dan keuntungan dalam kehidupan dunia bergantung kepada amal kerja. Syurga di hari akhirat bukanlah diberikan kepada orang-orang yang malas dan menganggur, melainkan untuk orang yang bekerja rajin dan sempurna. Al-Qaradawi menyebut bahawa kebahagiaan akhirat dan untung dalam hidup di dunia adalah bergantung kepada amal, yakni kerja kita, ibadah kita. Kenapa? Apatah lagi kata Qaradawi, syurga bukan tempat orang pemalas. Syurga kalimah menganggur. Syurga bukan tempat orang menganggur. Maksudnya pengangguran lah. Dan musim Covid ni kita tak upaya. Baik itu moratorium dilanjutkan lagi 3 bulan bagi mereka yang kehilangan kerja 2020, atau mereka yang gajinya dipotong tidak cukup, maka dilanjutkan. Dan lepas 3 bulan masalah lagi, bincanglah dengan bank. Itu salah satu usaha kerajaan untuk meringankan beban. Tetapi yang kita baca, pengangguran akan rising up. Inflasi, dia akan naik. Inflasi pun akan naik. Itu biasa. Sebuah negara mengalami masalah ekonomi akibat pandemik dan sebagainya. Bukan kata Malaysia, satu dunia.
So pengangguran dalam masalah kita hari ini itu biasa, petah lagi Covid dan sebagainya. Yang ini menganggur tapi teringin nak masuk syurga. Maksudnya tak buat kerja apa, beramal tidak, tapi nak ke syurga. Syurga mana nak terima kita? Walaupun saya sebut hari itu orang yang dibakar dalam neraka, tetapi ada secebis la ilaha illallah, dia tetap ke syurga. Betul, tu hadis sahih Muslim. Sebab dia cuma dia pemalas nak ibadah, tak nak semayang, tak nak tu, tak nak percaya Allah, dia percaya Rasul, dia beriman, dia tahu kitab Quran tu betul, tapi pemalas dia. Maka kalau mati Allah bakar dia dulu. Betul lah hadis tu. Tapi nak ajar secara simbolik bahawa syurga menerima orang beramal yang bersungguh beramal, walaupun tidak menyanggahi hadis Rasulullah itu. Qaradawi tulis ni nak injek semangat kita untuk rajin beramal. Sebab bila lagi banyak beramal, lagi tinggilah darjat tingkatan syurga kita. Sebab syurga ni dia ada darjat tingkatan dia, dan akan diangkat darjat tingkatan syurga itu. Seorang ibu dan ayah bila dia masuk syurga, ada dalam ibu dan ayah ni diangkat darjatnya ke syurga yang lain, disebabkan doa anak dia di dunia, disebabkan amalan anak dia yang tak pernah putus dengan dia ketika dia dah meninggal dunia, maka diangkat darjat ibu ayah di dalam syurga. Ini banyak hadis yang kita mesti faham. Yang penting ialah syurga tidak terima penganggur. Begitu. Maknanya kena bekerja, beramal soleh, kerana syurga ni cukup mahal yang tidak mampu untuk kita bayangkan dengan ucapan dan juga angan-angan kita, kerana ia tak pernah dilihat dengan mata, tak pernah didengar oleh telinga kita. Subhanallah, haibat dan nikmat syurga Allah. Baik, sebagaimana Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Az-Zukhruf ayat 72. Sesungguhnya syurga yang dipusakakan kepada kamu disebabkan perbuatan baik yang telah kamu kerjakan. Uristumuha, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ingat, uristumuha, kalimah waris, makna mewarisi. Waw ra waris, mewarisi. Syurga tu bila kamu nak warisi dia, aku warisikan syurga ni, aku wariskan syurga ni, kata Allah, bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Maknanya amalan. Masya Allah. Sebab tu jangan putih. Jangan putih beramal walau sedikit, walau sekecil mana pun, kerana syurga memang sifat dia begitu, menanti kedatangan orang yang rajin beramal dalam melaksanakan perintah Allah. Yang boleh jadi sunat tak berapa dia buat, tetapi hak wajib dijaganya dengan bersungguh-sungguh. Firman Allah lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala ta'ukhfi qurrati a'yun jazaa kanu ya'malu. Sajadah yang selalu kita dengar setiap pagi Jumaat, sajadah ayat 17 ataupun alif lam mim tanzil. Seseorang tidak mengetahui cahaya mata, yakni kesenangan yang disembunyikan untuk mereka sebagai pembalas dari apa yang bekerja. Fala ta'lamu, aku sembunyi
dan kamu tak tahu apa aku nak bagi kat kamu. Ini merupakan motivasi. Kerana bila kita beramal sesuatu, mesti Allah bagi baik. Dan Allah kata ukhfi, aku sembunyikan. Untuk kata ulama, Allah suntik semangat kepada kita. Kerana kita tidak tahu sembahyang yang kita buat tanpa letih ni, tanpa bosan ni, tanpa rasa boring ni, walaupun benda yang sama, subuh besok 2 bukan 3, zuhur besok 4 bukan 6, benda yang sama, takbiratul ihram rukun 13 yang tak berubah, hak itulah rukun dia sampai kita mati. Kita tak rasa bosan. Hai, kita tak tahu tuan-tuan apa Allah nak bagi. Fala ta'lamu nafsun min qurrati a'yun. Dan maksudnya tahu apa yang Allah simpan untuk kita. Sampai dalam hadis ada orang yang terperanjat, kata Rasulullah. Dia tengok dia punya pahala besar bergunung-gunung. Dia duk terfikir, kata Nabi, apa dia yang dia buat ni? Allah kata ni, ambil ni kau punya ni. Dia tengok-tengok, dia rasa heran, apa benda yang dia buat sangat. Semayang ada 5 waktu, semayang sunat lagi tak ada, kuliah lena. Pokok isap. Adalah dia buat sikit, sedekah ada RM1. Tapi boleh jadi waktu dia sedekah RM1 tu, dia sedekah dengan 100% keikhlasan. Itulah dia. Qurrata a'yun, dia tak tahu. Susah minta, dia pun hulur RM2, RM3. Itulah boleh jadi yang Nabi kata tu. Ya Allah, ya Tuhan. Atau dalam kesejukan musim hujan ke apa, dia bangun juga tahajud walau 2 rakaat. Dia balas juga witir walau 1. Dengan sejuk, dengan hujan rumah kampung contoh, dia bangun juga walau 5 suku, 5,5. Boleh jadi hatu. Saya remehkan kebaikan walau kecil, kerana kamu tidak tahu, kata Umar, kebaikan mana yang jatuh redha Allah ke atas. Walaupun amalan kita tu memang Allah, kita nak redha Allah, tetapi kita tak tahu hak mana satu ni bila jatuh redha. Saya selalu sebut makan tak habis. Saya selalu sebut boleh jadi bagi kucing makan friskies. Dia tengok habis, dia pergi Tesco, dia pergi kedai, dia beli sebungkus bagi kucing. Boleh jadi itu. Apalah sangat friskies, bungkus. Tapi pasal sifat dia, tak mau tengok makhluk Allah ni lapar. Dan dia belajar hadis, ada perempuan yang semayang kuat, puasa kuat, tahajud malam, Allah humban dalam neraka, kata Nabi, kerana membiarkan kucing lapar. Tak ketakut kita dengar. Dahi hitam tapi kau biarkan makhluk nama kucing lapar. Dalam hadis Nabi kata kucing tu gigit batu, punya lapar, kau biar je. Oh, semayang tahajud, puasa sunat, Allah humban dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Walau 1 sen, walau fris, walau sekadar membuang duri-duri halangan di tengah jalan, dengan niat kita ikhlas, nanti orang terlanggar jatuh, luka dia, ya Allah, boleh jadi hak tu. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kita tak tahu. Kamu tak tahu, aku rahsia.
Yang kita tahu Siva Gingga kluster Napuh cabut betul lah. Aku geram betul. Dah kena PKPD, diperketatkan 4 mukim. Hang balik, hang pakai gelang, terkedarah pun. Itulah penyakit tak kuarantin di rumah tu dia. Dah habis menyusahkan. 7,000 penduduk di kawasan Kubang Pasu akan mula menjalani saringan bermula 7,000 masuk Megat Dewa, semua tempat tu kena Pida 7 dan segala jenis, kerana seorang degil kepala batu. Nama pun kluster Siva Gangga apa kejadah tu, macam-macam. Na'udzubillah. Baik itulah, jaga elok-elok benda ni tak habis lagi. Yang paling kita sedih apa? Masjid ditutup. Hari ini dah keluar arahan Kerajaan Negeri Kedah mengarahkan masjid surau di kawasan itu ditutup. Semayang Jumaat kembali 3 orang. Ambil khabar 3 orang. Start Jumaat ni 3 orang. Tu imam, tu siap, tu bilai 3. Tu imam kutubah, tu bilai lena, tinggal tu siap. Nak jaga tak ke kacau semua. Dah elok boleh pergi masjid. Sebab tu kita katakan jaga pandemik ni belum selesai lagi. Dia boleh merebak bila-bila saja. Na'udzubillahi min zalik. Yang tu kita tahulah, hak pahala kita tak tahu. Sebab itu kata Umar, jangan pula kamu remehkan maksiat. Kerana kamu tidak tahu maksiat mana yang jatuh murka Allah. Kita tak tahu maksiat mana yang kita buat Allah marah sungguh, jatuh murka Allah. Wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Surah Taha. Siapa yang jatuh atas dia murka aku, faqad hawa, punah binasa dia. Jangan cari murka Allah. Sebab tu jangan kita rasa bosan walau sekecil mana amalan kita. Sebab kita tidak tahu apa yang Allah nak bagi. Allah ada pahala, tetapi Allah sebut dalam sajadah, aku tetap sembunyikan dia yang kamu tidak tahu, sebagai satu motivasi untuk kita beramal, sebab pahala dia subhanallah. Baik. Okey, habis. Dekat pukul 9 kita sambung di kepentingan akhirat dicapai dengan kerja, yakni perkara yang ke-8. Kita selesai perkara 6 dan perkara 7. Dorongan bekerja dari dalam. Kita sambung nanti kepentingan akhirat dicapai muslimin dan muslimat. Saya ingin jaza pada tuan-tuan muslimin muslimat yang tolong sama solat hajat apa semua. Apakan daya Allah lebih sayang isteri saya, dan saya rasa syukur diambil pada hari yang cukup baik. Jumaat pagi jam 11 pagi, hari raya Aidul Adha 10 Zulhijjah. Allahu Akbar. Bersyukur sungguh saya. Sebab antara doa saya, ya Allah, kurniakanlah yang terbaik untuk itu yang saya malam. Kurniakan yang saya terkilat. Sebab 29 Julai tak boleh masuk dah hospital, tak boleh ziarah. Kementerian Kesihatan seluruh hospital di Malaysia. Sebab doktor takut orang balik raya haji, takut ziarah hospital, so takut gelombang ketiga. So 28 Julai itu my last visit. Itu visit center akhir. Dalam keadaan dia separuh sedar, tak sedar. Yang sebelum tu dia dah minta ampun macam-macam. Dia memang tak sedar dah, separuh memang kuman tu dah attack habis-habisan. Buah pinggang dia, jantung dia, paru-paru dia, sampai blood pressure tinggal 70/42.
Itu very low punya. Memang dia bagi habis. Cuma saya galak lah bila hospital keluar, tak apalah kita ikut arahan buat macam mana. Dia kata kalau ustaz nak masuk tengok boleh, tapi ustaz kena kuarantin sekali dengan dia. Oh sudah, macam mana kerja saya lagi, kuliah saya lagi, kedah berjalan walaupun tak penuh lagi kuliah, tapi 2-3 tempat sudah berjalan. Anak saya jaga malam, anak perempuan sampai pukul 12 sampai pukul 1. Dia pula tesis master tak habis lagi, anak kecil 2 orang. So kami tak boleh buat apa. Nak duduk boleh, kuarantin sampai further notice. Allahu Rabbi. Saya pun hasbunallah wa ni'mal wakil, tu yang boleh buat. Doktor kata tunggu telefon, kami akan telefon in case of emergency, kami call. Okey lah, 29 Julai tak ziarah. Allah, hati ni tak tahu punya hancur. 31 Julai balik sembahyang raya, sampai rumah nak makan dalam pukul 10 suku, handphone berbunyi, hospital Sungai Petani keluar. Saya rasa habis dah. Nah, dia keluar hospital Sungai Petani tu, hati kita habis dah bini aku ni. Doktor kata boleh datang hospital tak? Dia selalu dia kata boleh datang hospital tak nak briefing. Ni tak bunyi dah briefing. Saya tahu dah. Sekarang juga ke? Sekarang. Saya bangkit tu kaki lemah habis. Saya panggil anak saya, tolong drive, aku tak larat dah. Hati tu tahu dah. Sampai hospital, doktor isteri encik dah habis. Itu saya galak sikit lah. Kita kalau tapi dia buat macam mana? Saya tak boleh masuk dah hospital. So saya redha, sereda-reda. Family pun redha, semua redha. Dan kita memang dah bersedia daripada awal. Sebab laporan doktor tu memang tak elok. Laporan doktor tu memang tak cantik didengar. Kuman tu sudah attack habis-habisan. So jaga, saya pesan muslimat. Kuman dia panggil melodrosis, iaitulah daripada baja, tanah, bakteria. Apabila kita gardening, kita tidak proper handling, itu asbablah penyakit tu. Wife pula kencing manis tinggi, dia tak makan tak minum, gula 17. Makan tak minum, Allah ya Tuhan, punya tinggi, tak larat makan ubat, ialah asbab. So bila kencing manis, baik, virus tu cepat masuk. Itu yang attack dia sebulan 3 hari. 28 Jun admitted, 31 Julai Allah ambil dia. Masa puas hati, urusan mudah, tak ada cerita apa, tak ada, mudah sungguh. Allahu Rabbi, ya Allah ya Tuhan. Dan wajah dia pengabih tu memancar cahaya berseri wajah. Sampai muslimat WhatsApp, mereka cemburu, mereka jealous. Apa amalan dia ustaz? Kongsi dengan kami. Allahu Akbar. Saya kata tak ada amalan. Dia taat pada Allah dan Rasul, dia taat pada saya suami dia, dia ikut saya kuliah berjihad sabilillah. Hak tu lah kot saya kata tempiah-tempiah tu kena ke dia. Itulah jawab tu. Allah, saya redha, family redha, semua redha. Dan puas hati. Puas hati sebab pergi dengan waktu yang cukup baik, rohnya meninggalkan jasad diiringi dengan takbir hari raya. Allah. Dan orang kata bukan senang nak dapat. Betul sungguh. Raya haji jatuh hari Jumaat, bukan mudah. Hari haji boleh jatuh hari Rabu, hari Senin, tapi hari Jumaat Sayyidul Ayyam, itu saya kata rezeki. Mudah-mudahan kita juga dapat rezeki yang sama, husnul khatimah. Syukur kepada Allah yang memudahkan urusan arwah isteri saya, dan semoga Allah mengampun segala dosa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin
mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.